ulasan APEC Cina. Salam sejahtera. Beberapa hari lalu, sebuah dokumentari daripada satu akhbar yang berasal dari Qatar, Al Jazeera, telah memburukkan imej kerajaan negara Malaysia di mana isi kandungannya menuduh kerajaan dan rakyat Malaysia sebagai rasis dan menindas pekerja asing. APEC akan keratkan isu perkandungan tersebut dan membalas satu-satu seterusnya, memberikan ulasan APEC diri sendiri. When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic, or is it racism? We are treating them like an animal. This is not the way to treat a migrant worker. This is not the way to treat a human. Bukan cara untuk melayan pekerja asing, melayan mereka seperti haiwan. Halo, nombor satu, sila asingkan pekerja asing sah dan pendatang asing tanpa izin dahulu. Kamu sah, orang tak buat apa-apa kat hang. Tapi selepas ini apa tak tahulah. Tapi pendatang asing tanpa izin telah menyalahi undang-undang dan haruslah dilayan seperti suspek penjenayah yang lain. Apa selalu berada di mahkamah jenayah lah. Kalaulah penjenayah rakyat Malaysia pun tak kira Cina, India ke Melayu ke, mereka kena digari duduk atas lantai dan dicukur rambut. Dan siapakah kau untuk minta layanan istimewa? Saya kesal kau nak cakap segitu seperti layanan haiwan lah. Itu pendirian hang seorang saja. Saya pun heran kenapa Al Jazeera nak ambil keterangan dia seorang saja seolah-olah dia ada data sampling, ada penyelidikan yang menyeluruh tentang seluruh Malaysia. Bertindak zalim tidak betul. Mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. Shortly after one raid, I speak with two migrants from Bangladesh. Kita bisa berbicara di sini? One of them tells me he's afraid to leave his apartment because he doesn't have a valid work permit. He managed to avoid arrest by hiding. Betul cakap YB Menteri Pertahanan. Sokong 100%. Dokumentari ini cuba nak kelirukan penonton bahawa pendatang asing tanpa izin dan pekerja asing yang sah dilayani sama dalam undang-undang. Pak Menteri kena selesaikan 4 juta kes parti sewaktu COVID. Al Jazeera cari 2-3 kes lalu buat tanggapan. Memanglah apa nak marah. Tahu pun nak sorokkan diri. Sudah menyalahi undang-undang, lepas tu sorok diri pula. Kalau dia positif COVID macam mana? Dalam undang-undang sedunia ini, kalau ada mengetahui seseorang yang menyalahi undang-undang jenayah, anda adalah sejenis perlindungan kepada penjenayah tersebut. Dalam Seksyen 56, Subseksyen 1D Akta Imigresen 1959/63, dengan sengaja beri perlindungan kepada mana-mana yang diketahuinya telah melanggar peruntukan akta adalah salah di sisi undang-undang. Mohon PDRM ambil maklum tentang perlindungan daripada pemberita Al Jazeera ini. I've got my ID. Look, this is my ID. I'm from the press. Again. This is lockdown area. No camera, please. But we're within our rights to report from here. Oh, yeah. But this lockdown area, off your camera, please. Wow, nak buat sampai Malaysia macam Korea Utara pula. Abang polis tu cakap betul. Ini tempat lockdown dan anda telah membuktikan bahawa ada penjenayah parti tadi. Nak heboh satu dunia macam mana kita nak lockdown ke? Nak bagi tips kepada parti yang mungkin positif macam mana nak mengelakkan polis, immigration dan menyebabkan COVID untuk bunuh rakyat Malaysia ke? Seperti anda, apa tanya saja Al Jazeera. Some of the officers are very angry there and they keep the mobile and they're putting on the head like this, like this. He says his whole family, including his son and daughter, were handcuffed and chained together with other children and the elderly under the hot sun. Jom kita tengok apa YB Menteri Kanan menjawab mengenai ini. Dan pembohongan yang dilakukan juga oleh Al Jazeera ini mengatakan bahawa kanak-kanak digari untuk dibawa ke pusat tahanan. Ini juga satu pembohongan yang secara terbuka.
Saya, Apek Cina, tidak percaya bahawa abang kakak polis dan immigration sanggup menggari kanak-kanak dalam keadaan sebegini. Saya tidak percaya bahawa abang kakak Barisan Harapan kita zalim terhadap kanak-kanak sebegini. Bab kanak-kanak kena gari ini, saya minta semua untuk ambil 5 saat untuk mengundi sama ada anda percaya kepada satu orang saja yang enggan memberikan nama dan identiti untuk yang menuduh bahawa anak dia digari, ataupun Pak Menteri yang membalas mereka berbohong dan percaya kepada abang kakak polis immigration Barisan Harapan bahawa mereka tidak akan berbuat perbuatan zalim sebegini. Sila undi. Soon after the pandemic was declared, Malaysia's Defence Minister Ismail Sabri Yaakob offered them amnesty so they would come forward and be tested for the virus. Kita tidak fokus kepada dokumen perjalanan mereka, tetapi kita fokus kepada sama ada mereka ini bersih daripada COVID-19 ataupun positif dan sebagainya. Kita hanya ingin membuat saringan dan selepas itu mungkin paling ekstrim pun adalah kuarantin yang akan dilaksanakan. Itu saja. Okey, tadi Al Jazeera cakap Pak Menteri kerana meminta semua pekerja asing sah ataupun parti tampil ke hadapan untuk saringan dan tidak akan fokus kepada dokumen perjalanan. Saya tekankan di sini sekali lagi, ini diberikan kepada mereka yang tampil ke hadapan secara sukarela untuk saringan. Dan Pak Menteri bercakap sebegini pada 22 Mac 4 bulan lalu, iaitu 5 hari selepas PKP dilaksanakan. Jom kita terus tontonkan apa yang mereka nak sebutkan. Malaysia's migrants say that promise now feels like a brutal betrayal. Raihan Kabir lives in Chao Kit. The Bangladeshi migrant shows me footage of what happened here after the area was locked down behind razor wire. They make a trap for us. They give food, they give medication, all things they give. So no one expecting they were going to arrest the people. They are not murderer. They are not criminal. They are just undocumented. This is a clear act of racism. That's the thing. A clear act of humiliating people. So that's why I feel scared about the future of the migrant people. I don't think that the people will give their trust again for the government because they will afraid. Okey, Saudara Raihan. Okey, Al Jazeera. Sekarang Apek faham. Beginilah cara kalian nak mengelirukan penonton anda. Apa trap-trap perangkap yang kamu nak cakap ini? Nombor 1, yang Pak Menteri cakap tu kepada mereka yang tampil diri secara sukarela. Yang kamu cakap ni nak sorot diri dan kena tangkap. Nombor 2, apa yang kau sebut bukan jedaya ni. Tinggal dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 6 Subseksyen 3 Akta Imigrasi 1959/63 Akta 155 dan hukumannya adalah denda tidak lebih daripada RM10,000 dan penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan kedua-duanya sekali dan boleh dikenakan tidak lebih daripada 6 sepatan. Kamu ni peguam ke apa? Undang-undang Malaysia ni kamu boleh ubah ikut suka hati ke? Nombor 3, apa kepercayaan yang nak kata ni? Tadi dah kata kerajaan mungkir, tadi kamu kata kerajaan mungkir janji tentang amnesti atau pengampunan. Yang dikatakan Pak Menteri tadi adalah mereka yang tampil diri secara sukarela. Kamu pun mengaku bahawa mereka pendatang tanpa izin. They are just undocumented. Kamu juga mengaku mereka ditangkap, diserbu dan bukan tampil diri. So no one expecting they were going to arrest the people. Apa kepercayaan yang kamu nak cakap ni? Nombor 4, kamu ni ada dokumen yang sah. Adakah kamu ditangkap dan digari? Kamu jalan free je sebab kamu tak buat salah. Kamu cuba nak kelirukan penonton perbezaan antara pekerja sah dan parti itu apa sah dengan kau. So that's why I feel scared about the future of the migrant people. So that's why I feel scared about the future of the migrant people. Kalau tak suka Malaysia, anda boleh meninggalkan Malaysia. Tapi Apek tidak boleh maafkan anda kerana cuba mengelirukan penonton perbezaan antara migrant workers dan illegal migrant worker untuk memburukkan nama negara saya. Okay, pakai balik mas. Okay, thank you. Okay, boleh balik. Keratan video ni kita nampak pekerja asing yang sah, mereka tampil diri untuk saringan. Kamu boleh nampak dalam video kakak Barisan Harapan berkata apa? Kamu boleh pulang.
Mana ada tangkap? Photos and videos of the raids were cheered online. And anti-immigration Facebook groups have been telling illegal migrants to go home. Ni nak tuju apa Al Jazeera? Nak kata rakyat Malaysia ni resis ke apa? Memang rakyat Malaysia sorak kerana kerajaan menyelesaikan masalah jenayah parti. Mana ada negara yang membenarkan parti? Bukan saja APEC yang cakap. Rakyat sedunia pun akan setuju dengan APEC. Send them home! Send them home! Send them home! Demonstrators held an anti-illegal immigration rally they branded as America First. Pak Menteri pun sudah balas mengenai ini kepada Al Jazeera. Sila tengok video. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang tidak warga asing yang tidak berdokumen. Saya tengok Al Jazeera langsung tidak melaporkan tentang ini. Dan berkali-kali ada kes pekerja asing yang melarikan diri daripada pusat karantin. Ada juga yang ada kes positif COVID. Parti yang positif COVID yang melarikan diri boleh membahayakan semua orang termasuk anda saudara pemberita asing. Sekarang nyawa 32 juta rakyat penting ke? Tak gari parti penting. Oh, kamu bukan rakyat Malaysia. Mungkin nyawa rakyat Malaysia bukan hang kisah pun. Tadi si Raihan itu asal Bangladesh. Sekarang jom kita tengok pula seorang warga Indonesia yang menerima wawancara Al Jazeera ini. But her Malaysian employer didn't want to apply and pay for a visa on her behalf. Susahlah, kami faham sebab kami yang duduk di Malaysia ni kami salah, tidak buat permit. Jadi kami faham kalau kita yang salah. Sedihlah, satu keluarga semua rasanya setiap hari menangis. Tak boleh kirim kampung dengan mak bapak kita. Akak ini, majikan dia tidak membayar untuk pembaharuan visa dan permit bagi beliau. Tapi beliau mengakui salah kerana tiada permit. Dan beliau menceritakan hidup beliau susah di negara asal dan di sini. Dan langsung tidak mengutuk kerajaan dan rakyat Malaysia. APEC simpati kepada beliau dan menyeru bahawa majikannya bayarlah untuk visa dia. Kau pun satu hal di sini majikan tu. Kalau bukan korang tu, parti ni datang buat apa? Bayarlah untuk visa dia. APEC doa agar sesiapa yang berkemampuan mohon bantu akak ini. Sewaktu PKP, APEC pernah buat kerja amal dengan bantuan daripada 400 lebih orang di seluruh Malaysia untuk membantu keluarga yang susah, termasuk pekerja asing sah dan parti. APEC simpati tau dalam keadaan mereka dan memahami perasaan susah tersebut. APEC doakan akak ini dilindungi Tuhan kerana sifat beliau yang adil, berani mengaku salah dan tidak salahkan siapa-siapa. APEC nampak pekerja asing yang mencuci tandas, yang menyapu, yang membina, yang ada dokumen perjalanan yang sah. Bukan parti tu, APEC selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka dan melayan mereka dengan cukup penghormatan. Tetapi yang pendatang asing tanpa izin parti, dah lah nak buat salah, dok kutuk rakyat Malaysia lagi tu, APEC nak kata berambus daripada negara saya. Al Jazeera tidak membuat penyelidikan yang menyeluruh, tidak mengambil kebaikan rakyat dan negara Malaysia dan hanya tertumpu kepada benda-benda negatif beberapa orang yang diwawancara yang kesahihannya tidak dapat terbukti. Niat dia apa? APEC dah buat penyelidikan. Sebahagian besar Al Jazeera ini dimiliki oleh kerajaan Qatar. Negara asal Al Jazeera ini juga ada banyak kes dan isu tentang pekerja asing yang ditindas dengan zalim oleh majikan. Media asing ada buat liputan yang meluas mengenai ini. Tapi adakah Al Jazeera berani membuat liputan mengenai negara asal dia? Banyak isu pekerja asing dizalimi. Dengan baik-baik, saya kata pekerja asing yang sah, bukan parti di negara asal dia Qatar. Dia tak kawa. Yang kawa pun nak defend, nak pertahankan kerajaan dia saja. Adakah ini tata cara profesional media antarabangsa? Untuk mendapatkan liputan, dia sanggup memungkirkan janji untuk membuat wawancara dengan Datuk Seri Najib yang memerangkap Datuk Seri Najib untuk menjawab kes yang akan ataupun sedang berlangsung di mahkamah dan kalau Datuk Najib jawab, dia akan langgar undang-undang subjudis. Adakah ini profesional media bertaraf antarabangsa?
Ini adalah penyalahgunaan kebebasan media. Bukan seperti National Geographic ke Discovery Channel ke. Dia tidak membuat penyelidikan dengan ahli akademik ke, data sampling yang menyeluruh, tiada perbandingan, tiada liputan dua-dua belah, menggunakan wawancara yang tidak sahih semata-mata untuk menawan mata penonton. Dear members of Al Jazeera Malaysia, in my humble opinion, the documentary that you made on Malaysia entitled Locked Up in Malaysia's Lockdown was done in a manner which may lead to unjust and unfair opinion towards the people and government of Malaysia among your audiences. Your content were biased and merely relied on unverified interview statements from people who may just lie. There were no statistic, data sampling, and research shown in that documentary. This one-sided documentary may mislead and misguide the audiences so to draw a bad impression on Malaysian people and our government. I cannot comprehend the ulterior intention on making of this documentary in such a manner, but I wish to tell you that in my humble opinion, this is really unprofessional. Please apologize to the people and the government of Malaysia. Thank you. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina.